Okey, macam kita sebut tadilah, yang tadi kita sebut surah 6 tadi kita sebut surah 6 ayat 52. Okey, soal yang mana kita bincang tentang diri tadi, hal perihal diri, perihal wujud diri itu tadi yang mana kita tak boleh expose di kalangan ramai sebab bukan semua faham, kan? Sebab kita membentang. Okey, contoh kita beri contoh sikit. Contoh dia bab menyesatkan. Perkataan menyesatkan, bukan disesatkan. Disesatkan dan menyesatkan lain. Menyesatkan dari satu orang kepada satu orang. Disesatkan pula disebabkan satu orang tu yang membuat dia tu sesat. So, makna kata menyesatkan, dan ada satu mamat pula telah disesatkan. Yang ni yang menyesatkan siapa? Siapa punya kerja? Yang disesatkan ni pula jatuh kepada mangsa. Mangsa yang telah disesatkan oleh siapa? Kena faham baik-baik ini. So, bila ada setengah ustaz-ustaz, baiklah, saya dengan merendah diri, selama ni saya bercakap kasar dekat ustaz yang berpangkat, contoh dia, saya nak merendah diri, nak memohon ampun dan maaf kepada ustaz-ustaz, mufti dan penceramah bebas yang mana memiliki sertifikat tinggi, sijil pengajian yang tinggi, bertaraf kedoktoran, degree-degree yang hebat di pengajian yang tinggi, PhD, all those stuff lah, can be, you name it. Lepas nak memohon maaf kerana selama ni disebabkan marah atas kenakalan mereka yang telah membawa ke dalam kaedah kejahatan. So, nak sembang pun tak guna sebab kalau kita kaji dalam surah 22 ayat 46, surah 17 Isra ayat 72, surah 24, surah An-Nur ayat 44. Dia dah kata dah ada bezanya yang celik mata hatinya dan yang buta mata hatinya. So kita nak cakap macam mana? Jadi kita usul balik pelan-pelan kepada surah 38 ayat 88. 38-88. Dia rahmatlah sekali mereka akan memahami juga apa yang kita terang. So, matter of time lah. So, saya minta maaf lah kat ustaz-ustaz yang saya selalu maki. Contoh dia, Kamili Haram Jadah. Contoh saya pernah cakap. Dr. Mazazil, iblis. Lebih iblis daripada iblis. Dan Nur Baruk yang suka kacau sana sini. Tak habis-habis kalau orang share post dia dekat saya tengok Allah mak dia ni apa punya penyakit hati. Okey, minta maaf, saya tak mau maki dah. Sebelum ni saya kata mereka ni memang haram jadah, pelak dan ustaz memang jahat. Sebelum ni lah, ni saya tak mau cakap dah. Even it is what it is. So bab menyesatkan ni kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 113. Dia ada sebut mereka yang bertujuan menyesatkan, padahal tak ada siapa yang mereka desatkan pun melainkan diri mereka sendiri. So bila kita faham ni, surah 4 ayat 113 ayat 113, mana kita tak ada worry. Kita tak akan hukum orang ni mengajak sesat, sebab Tuhan kata melainkan diri dia pun sendiri. So where is the worry part? Dan kita kaji balik, kita akan tanya pula ustaz-ustaz yang pernah kita kata lah dulu haram jadah, celaka, iblis. Saya minta maaf, saya tak mau kata dah, even it is what it is. So nak tanya mereka, lu siapa? Kalau kita tengok dalam surah An-Nisa juga, surah An-Nisa surah 4 ayat ke-88,
apakah pula kamu nak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Padahal orang-orang disesatkan, ini perkataan tadi yang kita sebut, disesatkan oleh Allah, maka engkau sekali-kali tidak dapat menyelamatkannya. Rujuk surah 4. Surah 4 ayat 88 dan surah 4 ayat 143. 143. Rujuk surah tu. Surah 4 An-Nisa 88 dan 143. So di sini bila kita nampak benda ni, hang siapa? Itu sebab kata macam mana kita nak sembang dengan puak-puak yang tadi kita sebut buta dan celek. Ada yang buta dan celek, bukan mata kepala ni. Buta yang celek mata hati. So di situ kita boleh rujuk surah 22, 46, selalu duduk sebut dah, surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 72 dan juga surah 24 An-Nur, surah 24 An-Nur ayat 44. Kita boleh rujuk di situ. So kalau ustaz-ustaz ni yang mana yang dulunya minta maaf, dulunya lepas kata ustaz pelak, ustaz nak haram jadah, ustaz yang jahat, lepas minta maaf, lepas tak mau kata dah. Even it is what it is. Okay. So kita balik pada ayat-ayat menyesatkan. Tuhan dah sebut dah tadi bab menyesatkan. Yang disesatkan, kalau kita buka bab yang disesatkan oleh Allah, kita boleh tengok dalam surah Mu'minun, surah Mu'minun ayat 33, surah 42 ayat 46. Kita boleh rujuk 44 pun ada juga disebut dalam surah 42 tu. Dan surah 6 ayat ke-39 dan surah 7 ayat 178 dan 186. Okey, kita pergi facts. Allah dah sebut disesatkan. Dalam ayat yang saya sebut tadi ada disebut perkataan disesatkan oleh Allah. So, siapa kita? Sebab bila disebut disesatkan oleh Allah, yang tadi kita sebut surah-surah tadi, dan kita boleh usul pada surah An-Nisa ayat 88 tadi. So kita tanya pula siapa kita nak menyelamatkan? Padahal Allah kata yang disesatkan oleh Allah. So hari ni bila ustaz-ustaz yang kita pernah sebut haram jadah, pelak, celaka, yang kita tak mau sebut dah kalau boleh dekat-dekat Dr. Mazhar ni adalah lebih iblis pada iblis, dan Nodros ni adalah buruk, manusia yang berjiwa buruk, yang kita pernah cakap. So saya minta maaf lah, saya tak mau cakap dah dekat Kamili ni yang so haram jadah. Saya tak mau cakap dah. Okey, saya minta maaf hari ni saya tak mau cakap dah. Even it is what it is. So soal petunjuk kita dah tahu dalam surah, kita go facts. Kita tak cakap berandaian. Surah Ibrahim ayat 4, surah 16 An-Nahl ayat 93, surah An-Nahl 16 ayat 37. Jadi there is no further conversations. Dalam permainan bola sepak, there's no yellow card. Tak ada dah, tak boleh bagi yellow card dah. This is a red card, you guys are dismissed. Minta maaf yang pernah lepas maki, lepas minta maaf. Lepas tak mau kata dah, yang dulu lepas duk kata kat hampa kan, hampa memang pelak, memang haram jadah. Pasal dalam Quran ni dah tulis, kalau hampa faham benda ni, hampa tak bergaduh, hampa tak hukum orang, hampa tak kata ke orang ni, hampa akan bawa ilmu wahabi hampa atau ilmu hadis hampa dengan elok, hampa tak kutuk orang. Pasal para makrifah, mereka faham ni, surah 6 ayat 52 ni, mereka faham. Kamu tidak bertanggungjawab kepada sesiapa pun, dan siapa pun tidak bertanggungjawab walau satu pun ke atas kamu, atas amal ibadat kamu. So bila kita faham bab ni, tak ada lah istilah kita nak bergaduh-gaduh. Kalau tidak, could not tell anymore what is real, what is made up. Ada setengah hamba kata hadis sahih, hadis lemah, hadis daif. Mana satu? Quran tu clear dah. Surah
2 ayat 2. Hampa nak deny macam mana? So, sampai kita tak dapat membezakan lagi yang celek dan yang buta mata hatinya apabila kita tidak mengenal yang tadi kita proses tadi. Siapa diri kita ni? Siapa diri kita? Kita tidak boleh membeza dah what is real, what is made up. Sebab kita tak usul pada diri kita. Sebegitulah juga apabila kita mentidakkan ilmu mengenal Allah. Kita telah my best friend. Kita telah dengan secara tidak langsungnya kita telah tidak memahami ayat surah 6 ayat 94. Hang sendiri ya nak balik. Segala yang dikurniakan tertanggal daripada hang. Ini sebab orang mengaji ilmu mengenal diri. Pasal dia main sendiri, dia balik pun sendiri. Sebab dia tak mau ikut yang ramai. Sebab dia nak tahu, dia sendiri nak kena jawab. Sebab ilmu mengenal Allah ni, atau ilmu makrifatullah ni tak ada followers. Kalau yang create community itu semua mengaut. Sebab hang sendiri, hang nak mengenal diri hang yang satu ni, siapa? Hang nak mengenal, yang laki ni dia nak mengenal Adam tu. Yang perempuan ni dia nak mengenal Hawa tu. Jadi, mereka nak cari. Bukan mereka nak mengenal yang ramai. Tak ada istilah menyesatkan dalam ilmu makrifah. Tak ada istilah disesatkan dalam ilmu makrifah oleh seorang tu. Sebab mereka tahu yang menyesatkan pun Allah Ta'ala, yang disesat pun Allah Ta'ala. So, orang yang membawa ilmu makrifah ini tidak akan mencari pasai dengan orang lain. Soal solat. Apa ada kena mengenal dengan solat dengan solat aku? Hang tak bertanggungjawab atas solat aku. Aku nak mengenal siapa aku dulu. Awal agama mengenal Allah. Aku nak mengenal siapa aku dulu. Baru aku boleh ada tahu close contacts. Hari ni kalau mak kena COVID, anak-anak tak boleh rapat dah pasal close contact anak-anak nanti jadi masalah. Tetapi padahal dalam surah surah Qaf ayat 16, sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada orang ambreh kamu, daripada orang lehak kamu. Dalam surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum innama kuntum, aku berserta di mana saja kamu berada. Okey, dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal akhir, zahir dan batin. So bila kita nak kenal dalam surah 6 ayat 94, dia berkata, surah 6 ayat 94, dia berkata, kamu akan datang seperti mana awalnya. Tu tadi kita rujuk Al-Hadid surah ayat 3 tu. Kalau dia awal, macam itulah dia akhir. Kalau tahu yang zahir, macam itulah tahu yang batin. Tapi yang tak mau, mereka tak mau ilmu ni. Tu yang kata puak-puak yang pernah saya kata haram jadah dan iblis paling besar, Dr. Mazhar. Pernah dulu saya kata Nodros. Yang saya kata jiwa dia dah macam buruk. Hampa tengok dia post ni kira nak mengolok-ngolok, mengejek-ngejek, sarkastik. What kind of knowledge that you bring back from Tanah Arab? Ilmu apa? Guru hang yang mana satu ajak suruh kacau orang? Kami tak pernah kacau pun. Kalau Dr. Mazhar bercakap, minta maaf dulu saya panggil kat dia Mazazil, tapi sekarang saya ubah Dr. Mazhar. Pasal saya panggil Mazazil dulu, dia macam tak tahulah nak tahu. It is what it is. Okay, so sekarang ni bila dia cakap pasal solat, kita bukan cakap pasal mengerjakan solat. Kita cakap bab pelihara solat. Dia pun cakap pasal 5 waktu. Kita cakap bab sepanjang waktu. Surah 70 ayat 23. Take it or leave it. You see how you understand it. Pasal Mai surah 17 ayat 84. Dia cakap tentang hal diri. 17:84. Hampa pandai bahasa Arab, hampa tengok sendirilah. So bila tu hampa rujuk lah, pasal apa aku duk kalut kacau lepas? Lepas tak pernah kacau aku. Oh, sebab dia menyesatkan yang ramai. Itu yang tadi nak sebut dah, yang menyesatkan siapa, yang disesatkan siapa. Why you don't take notes and really focus about it? Kalau hang tahu benda tu, hang tak ada masalah. Biar pergi kat dia. Sebab apa? Sebab surah 6 ayat 52 dah sebut dah.
So hari ni masalah dia nak cakap pun payah sebab puak-puak ni tak dapat membezakan bab hal yang meliputi. Contoh dia dalam surah 27 ayat 84. Nanti awak tanya apa pula hang buat? Awak taklah tanya kalau hang tak tahu yang meliputi. Kami ni nak mengenal yang satu lagi meliputi. Pecahan dia ada lah. Tapi hangpa tak mau, hangpa tolak sifat 20. What can we say? So you go ahead. Jangan kacau orang mengaji mengenal Allah. Sebab tak ada sejarah ilmu makrifah ni buat jahat kat orang. Dalam perjalanan hidup kita kenal satu orang tu. Mungkin ada babak-babak kita telah misunderstandings and then breakdown communication. Kita ada masalah-masalah macam tu. Itu dalam kehidupan. Kita mengaji mengenal yang hidup. Sebab yang hidup itulah baru ada kehidupan. Dalam kehidupan tu ada situasi. Dalam situasi itu is non-permanent. Ada happy, ada sad, ada sedih, ada suka, ada miskin, ada kaya, ada susah, ada senang. This is non-permanent circumstances. So yang kita nak kenal bukan yang terterbit daripada kehidupan. Kehidupan tu macam-macam lah. Tang sinilah dia kata kianuhu binafsihi, tang sinilah mukhalafatuhu lil hawadis. Tetapi yang bertolak pada sebab di sini masuk pada zat, sifat, asma, afa'al. Di sini dari sudut zatnya satu, dari sudut sifat, asma, afa'al kita mukhalafah. Itu dia kata laisa kamislihi syai'un dari sini. Jadi bila hangpa tak mau benda ni, nak buat apa? Tapi hangpa kacau orang. So itu yang selama ni lepas kata, lepas kalau jumpa ustaz, lepas cium tangan. Lepas jumpa Mufti Ishaq Barum, Datuk Syekh Hazmi, dan Mufti Pulau Pinang sekarang. Demi Allah dan Rasul, tanya dia. Kalau lidah dia bersih seperti hati dia, dia akan jawab betul. Lepas masuk, lepas cium tangan saya. Lepas tu lepas jadi dia lepas. Dia tegas. Sebab itu adalah muzakarah. Bukan soal agama. Ini soal Tuhan. Soal agama, many people F around. We cannot F around soal ketuhanan. Soal agama, banyak agama. Banyak konsep and idea, law and system. Ini kita cakap bab ketuhanan. Nak mengenal Tuhan, kita mengaji ilmu mengenal diri. So yang mereka ni duk serekap jarang ni, ustaz-ustaz yang pernah saya kata seperti mana Nodrus yang saya duk kata pelak dan menjadi beruk dalam jiwa dia. Dulu-dululah tak mau kata dah, minta maaf nah. It is what it is. Seperti mana Kamili yang munafik bagi saya. Bagi saya personally. Kalau pasal ustaz lain, saya tak boleh cakap sebab saya tak kenal dia. Aku malam tu hang tak cakap apa pun, hang cakap macam hang kenal. Okey, bagi aku pernah kata hang munafik apa semua, aku minta maaf. Even it is what it is. Okey, begitu juga dengan Dr. Mazhar. Puak-puak ni yang mana knowledge, they have a knowledge without doubt, they have a knowledge, tetapi buta mata hatinya seperti mana yang disebut surah 22 ayat 46, surah Al-Isra 17 ayat 72, surah An-Nur 24 ayat 44. Jadi kita tak boleh nak buat apa sebab ada perbezaan di antara yang buta dan yang celik. Ada perbezaannya. Contoh dia surah Al-An'am surah 6 ayat 50, surah 13 ayat 16. Buta dan celik dan gelap dan terang. Ada perbezaan dia. So mereka ni kena tahu. Mereka cakap bab solat. Yang ada law and system konsep dia, rukun, kitab kerukunan dia kena tahu berdiri antara dua niat ni apa, niat di antara huruf yang 8 ni apa, zatul solah ni apa, yang dikata tubuh niat ni apa, ni semua banyak kita nak proses. Mereka tak mau. Sedangkan dalam surah 17 ayat 36, surah Al-Isra ayat 36. Jangan kamu pelakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pengetahuan akan diambil kira. Bukankah khawli fi'li qalbi? Tetapi mereka ni tak mau. So, sebab mereka tak mau, kita rujuk pada surah 38 ayat 88. Sebab mereka mengaji cerita pasal solat. Kita cerita pasal diri mana yang solat. Yang dikatakan hayya 'alas solah, la haula wala quwata illa billahil ali.
al-aliyyil azim. So kita nak tanya bagaimana mereka mentauhidkan ataupun mensyariatkan la haula wala ketika mereka nak solat. Sebab kita kata kita mengaji mengenal Allah, belum mengenal solah lagi. Mai dah nak kena bagi makan. Sat. Baik. Banyaklah kalau kita nak cakap benda ni, burung pati pun dah mai dah nak kena bagi makan. Banyaklah kalau kita cakap bab-bab tentang ayat yang menyebut sesiapa yang disesatkan. Okey? Sesiapa yang disesatkan oleh Allah. Sebut sekali lagi, sesiapa yang disesatkan oleh Allah. Boleh rujuk surah Al-Kahfi surah 18 surah ke-18 ayat ke-17, surah 13 ayat 33 tadi pun saya ada sebut dah, surah ke-16 ayat 37, surah 18 ayat 17, surah Ar-Rum ayat ke-29, surah Az-Zumar ayat Az-Zumar 23, tak salah aku 23-36. Okey. So yang disesatkan dan tersebut dah tadi yang menyesatkan. So kalau depa nak ingat lagi, lepas dah minta maaf, sekali lagi lepas minta maaf dekat Dr. Mazhar yang lepas duk kata haram jadah pelaknya mufti. I'm so sorry because you are not that level yet. You belajar lagi, okay? Dan kami ni without doubt, you balik pada Universiti Madinah, you balik cerita-cerita sejarah atas sejarah, and you boleh cerita sejarah ni, ni keturunan ni, turun kat ni, Islam keturunan. Baik. Dan minta maaf, sebab kalau you tak mengenal siapa diri you, lepas tu cakap ke hang haram jadah, hang pelak, memang benda tu it is what it is. You know what you doing to me. Okay, what you have done to me, you know. Okay, so you can play smart, bla 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 bla. Sekarang melingkup pilah. Aku minta maaf atas kata-kata aku yang lepas. Sebab aku pernah kata ke hang munafik, hang memang haram jadah, hang penipu besar. Pernah kata lah, aku tak mau kata. Even it is what it is. So untuk no terus. Surah 13 ayat 16. Hampir balik, hang ceritalah saya sewaktu di tarikat Sufi lah apa semua. No, Sufi tak ada tarikat, brother. Hold on, honky, Allah. Minta maaf, hold on. Sufi tak ada tarikat. Sufi even selepas guru talqin siapa sebenar diri dia dengan guru terputus. Wasilah waktu tasawuf. Wasilah waktu dalam pengajian fardu ain, usul fiqh tasawuf. Bila guru dah talqin siapa sebenar diri hang lah sebenar-benar guru hang. Dan kalau hang nak cerita pasal tarikat Sufi yang lalui, hang masuk. Tapi kalau hang mengaji, macam mana hang masih ada hang, there's no further conversation. Dalam makrifah, hang kena tak ada hang. Macam mana nak sembang? Di sini takluk dia tak buruk, tak bersuara. Tapi tak apalah. Tak apalah, no Drus, lepas minta maaf, selepas cakap apa-apa sebelum ni, you are not that level yet. You mengaji lagi. Okay? Cakap pun tak guna. Do not talk with ignorance. Sebab hang nak cerita pasal kedudukan solat, kita nak cerita siapa yang mampu bersolat, wujud siapa, zatu solat tu apa, hang takkan faham. You can never understand this. So that's why I said you three mas kata badut, tiga orang hangpa ni, sepatutnya aku tak boleh marah. Aku kena senyum dan gelak pasal hangpa pak lawak. Hangpa bercakap sesuatu yang hangpa tak tahu, hangpa meneka-neka. Hangpa buat bagi ni. So you guys, with all due respect, you guys is dismissed, red card. Dan aku tak perlu layan hampa. Dan aku minta maaf lah apa yang aku kata kat hampa selama ni. Aku mencarut lah, maafnya keliamput lah, kamjat lah, musibat lah hampa tiga-tiga ekor ni, yang pernah aku cakap ni. Even it is what it is. So aku minta maaf. Okay, Assalamualaikum.